Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video alam matrikulasi yang lalu telah pun mendapat liputan. Liputan pula. Telah pun mendapat tontonan yang agak ramai daripada pelajar, bakal pelajar matrikulasi sendiri. Sememangnya bulan 2, bulan 3 dan bulan 4 ni adalah persediaan untuk bakal pelajar matrikulasi ni untuk masuklah, untuk mendaftar. Tapi apakan daya, tahun 2020 ni adalah tahun pandemik COVID-19. Jadi negara kita menjalani tempoh PKP dalam masa hampir 3 bulan, dan PKP ini banyak telah pun membantutkan dan telah pun mengganggu kelaziman yang selalu pengurusan matrikulasi, pengurusan pihak kementerian untuk kemasukan pelajar baru lah. Dia bukan sahaja membantutkan kemasukan matrikulasi je, dia termasuk sekali kemasukan ke universiti, kemasukan ke pelajar tingkatan 1 lah dan sebagainya. Dan kita tahu sendiri pun KPM telah pun membatalkan peperiksaan UPSR dan juga PMR, peperiksaan tingkatan 3. Sehinggakan juga PSPM2 sesi 19-20 terpaksa dibatalkan disebabkan pelaksanaan PKP yang disambung sampai 3 bulan ni. Sekarang ni Kementerian Pendidikan Malaysia lebih tumpu kepada untuk membuka semula pendidikan, lebih-lebih lagi tingkatan 5 dan 6 lah. Jadi matrikulasi ni dia tak nampak sangat macam mana hala 7, SOP dan sebagainya untuk masuk. Sama lah juga kemasukan ke universiti pun nampak sama-sama lagi, tak nak jelas lagi macam mana cara kemasukan dia, disebabkan selalu kalau masuk ni memang dia akan melibatkan jumlah yang agak ramai, akan memberikan impak. Mungkin kita takut pandemik ni kembali semula sebab kita masih lagi tak ada vaksin. Kemasukan pendaftaran ni semua memerlukan SOP yang ketat lah untuk mengelakkan pandemik ni. Dia tidak seperti tahun-tahun yang sebelum ni lah. Dia memang semuanya baru, semuanya terpaksa bermula daripada zero sebab benda ni, bawa kata PM kita, unprecedented lah. Saya buat video ni untuk membalas komen-komen, pertanyaan. Walaupun sebenarnya saya telah pun secara personal, saya telah pun menjawab di video tersebut, di komen-komen tersebut, tapi saya ingin memvideokan komen-komen dan juga jawapan saya lah terhadap komen-komen dan juga pertanyaan tersebut. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama lah. Kalau exam atau pelajaran matrik ni dia berkait ke dengan subjek SPM? Kita akan belajar topik subjek yang sama atau lebih mendalam? Kalau ya, kita kena study balik lah ni sebelum masuk matrik untuk dapat CGPA bagus. Bagus. Yang ni yang bagus sekali lah. Belajar balik apa yang berada di ketika SPM untuk masuk ke matrik. Sebab pada saya, dia punya silibus dan juga cara pembelajaran dia sama saja dengan waktu SPM. Cuma matrik ni dia lebih mendalam, dia lebih, orang kata, advance lah. Takkanlah nak sama dengan SPM kan. Jadi bagus lah ada rancangan untuk belajar balik untuk dapat CGPA yang bagus kan. Bagus. Kalau waktu sekolah dia aliran sains tapi masuk matrik dia ambil account, macam mana pula, boleh ke? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Untuk ambil dan juga masuk, dia berbeza-beza aliran dan juga course, boleh, tak ada masalah sebenarnya. Malah pun kalau tiba-tiba ambil account di matrik, tiba-tiba ambil engineering dekat universiti pun boleh. Tidak ada masalah bertukar-tukar course sebab kena ingat matrik ni dia seolah-olah seperti tiket je untuk kita pergi ke universiti. Jadi tak ada masalah lah. Tapi baguslah kita minat course tu, kita ambil terus dan menerus sampai ke universiti dan PhD, course yang sama saja, aliran yang sama saja. Itu lebih bagus lah. Dia lebih cantik sikit kita punya career. Pertandingan sukan ada tak? Contoh bola sepak ada. Kakom terpulang lah pada pengurusan matrik, dia nak buat Kakom tu pertandingan apa, sukan apa. Dia kadang-kadang ada sukan yang kita minat, tak ada. Macam saya suka minat hoki, tiba-tiba Kakom tahun tu tak buat pula hoki. Jadi tak bernasib baik lah. Laptop perlu ke dalam pembelajaran di matrikulasi? Saya sepanjang di matrikulasi saya tidak ada laptop. Saya pun masuk ke universiti tahun kedua baru saya ada laptop. Alhamdulillah saya lepas je di matrikulasi. Tapi kalau ada laptop tu lebih baguslah untuk membantu kan, untuk buat ulang kaji dan sebagainya. Betul ke kalau skor 3.8 plus boleh apply degree luar negara, contoh degree medical dekat UK? Betul, boleh. Kalau nak pergi ke luar negara perlu skor tinggi-tinggi lah, CGPA 3.8. Tapi kalau kata kat sini contoh medical,
Dia mesti cukup-cukup 4.0. Dia tak boleh, medical ni dia tak boleh 3.99, dia kena 4.0 betul-betul. Dan perlu ujian bahasa Inggeris tu, MUET tu perlu dapat band 5, tak silap 5 ataupun band 6 ke atas, baru boleh pergi belajar di luar negara lah. Kalau tak, susah nak dapat. Betul ke kalau dah habis matrik dan sambung diri susah dapat kerja? Saya, ini soalan ni lebih kepada terpulang lah. Memanglah rezeki, masing-masing rezeki dia terpulang kepada kos tersebut. Adakah kos tersebut mendapat pasaran yang banyak di Malaysia, jadi peluang pekerjaan tu banyak lah. Tapi kalau kos tu tak ada pasaran yang banyak, dia banyak kat luar negara je, jadi dia susah sikit lah. Tapi tak ada masalah, teruskan. Tak ada masalah pun, dia ada saja bidang. Cuma itulah kesusahan untuk dapat kerja tu, lebih-lebih lagi pandemik ni memang sangat mencabar lah. Wajib ada laptop ke, dan laptop sesuai untuk course sains. Kalau selalunya kalau course sains ni laptop yang sesuai tak ada masalah. Laptop yang biasa-biasa pun okey dah. Melainkan kau kaki game lah. Silibus dia lagi susah dari SPM tak? Memanglah. Takkan nak masuk matrik, takkan nak sama kot dengan SPM. Akan lagi teruk lah. Dan insyaAllah semua akan baik-baik saja. Kalau aliran sains dalam matrikulasi ni ada subjek apa? Dia macam sama saja. SPM juga ada bio, ada kimia, ada fizik, dan ada tambahan lagi sains komputer. Kalau matrik lain macam saya sendiri dulu, waktu sesi saya dulu ada special sikit, fizik kejuruteraan, kimia kejuruteraan. Dia lain lah, silibus pun sangat lain lah. Solat wajib berjemaah ke macam asrama? Solat ni berjemaah ni sunat muakkad. Ke mana-mana pun kita kena berjemaah. Lebih-lebih di surau dan masjid. Tapi itulah, ada di dalam peraturan di matrikulasi ni memang ada tulis wajib solat berjemaah di surau. Tapi apa salahnya, tak diwajibkan pun, kita tahu benda tu wajib, kita kena buat lah kan. Kantoi layan weightlifting Kemboja, memanglah itu antara yang dramanya seronok kan. Saya lemah BI, sesuai tak ambil matrik? Tak ada masalah lah, saya sendiri pun lemah BI, boleh je lepas. Cuma kena lepas MUET lah, sekurang-kurangnya band 2 ya. Saya nak tahu, adakah markah JERCO tu kena lepas 8 baru boleh dapat matrik? Dia sebenarnya untuk masuk matrik ni dia ada minima markah ataupun grade SPM tu. Jadi minima markah-markah minima tu pada saya tidak ada masalah lah. Untuk masuk pun dia tak terlalu strict sangat, dan dia tak terlalu kata membebankan untuk masuk matrikulasi, asalkan mata pelajaran dan grade itu lepas, anda lepas, jadi tak ada masalah lah. Juga banyak lagi komen dan juga pertanyaan yang lebih kurang sama saja. Saya harap boleh menjawab lah pertanyaan anda itu. Jadi itu saja berkaitan dengan jawab komen-komen dan juga pertanyaan berkaitan dengan matrikulasi. InsyaAllah membantu bakal-bakal pelajar lah untuk sesi ni dan juga sesi yang akan datang. Semoga berjaya insyaAllah, lebih-lebih dalam norma baru ini.